Terima kasih, Tuan Yang Ketua. Sebelum saya menjawab soalan yang dibangkitkan oleh dua orang yang berhormat tadi, saya ingin pergi kepada mukadimah dulu berkenaan dengan pindaan ataupun pertukaran yang dipohon ataupun dalam bekalan ini, tambahan ini. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang mengambil bagian dalam pembahasan Undang-Undang Pembekalan Tambahan 2021 dan telah menyentuh para berkaitan dengan Kementerian Kesihatan. Kerajaan komited untuk menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan yang baik kepada rakyat Malaysia. Dalam hal ini, Kementerian Kesihatan selaku kementerian yang diberi tanggungjawab untuk melaksanakan sistem penyampaian perkhidmatan penjagaan kesihatan akan memastikan bahawa aspek perkhidmatan yang responsif dan efisien dilaksanakan di semua fasiliti kesihatan kementerian. Untuk makluman yang ahli berhormat, MOF ataupun Kementerian Kewangan menerusi surat bertarikh 9 Ogos 2021 telah memberi kelulusan kepada Kementerian Kesihatan untuk berbelanja melebihi peruntukan sebanyak 4.38 bilion bagi membiayai bayaran komitmen pengikhlasan semula pembelanjaan mengurus kepada pembelanjaan pembangunan ataupun operating expenses kepada development expenses untuk tahun 2021. Reklas semula berkenaan ini melibatkan 3 projek. Satu adalah perkhidmatan sokongan hospital perkhidmatan sokongan hospital sebanyak 98.3 juta untuk bekalan perubatan fasiliti kesihatan 2.86 bilion. Ini di bawah di luar kontrak, dan untuk konsesi adalah 1.42 bilion. Dan reklas ini peruntukan mengurus ini kepada peruntukan pembangunan ini perlu dilaksanakan bagi memastikan kesinambungan perkhidmatan kesihatan, khususnya bagi memastikan bekalan perubatan kepada semua fasiliti kesihatan tidak tergendala walaupun dalam pandemik COVID-19. Untuk makluman ahli berhormat, Kementerian Kewangan menerusi surat pada 25 Januari 2022 kepada Kementerian Kesihatan telah melaksanakan pelarasan semula akaun awam. Hasil pelarasan tersebut, Kementerian Kesihatan telah dikenal pasti membelanja lebih peruntukan pembangunan sebanyak 3.87 bilion berbanding kelulusan asar. Pembelanjaan ini adalah bagi seperti yang saya sebut tadi, dan kebanyakannya adalah bagi peralatan dan kenderaan, iaitu bekalan perubatan fasiliti kesihatan seperti ubat-ubat, reagen, vaksin, consumables dan sebagainya untuk yang bukan under konsesi dan di bawah konsesi, terutamanya pemaniaga, adalah sama juga untuk membeli ubat dan sebagainya. Dan kalau kita melihat yang sebenarnya, peruntukan ini adalah dipindahkan daripada operating expenses kepada development expenses. Actually sebenarnya in reality, dalam mata wangnya adalah tidak ada yang lebih daripada ceiling untuk Kementerian Kesihatan. Ianya cuma dipindahkan daripada operating expenses kepada development expenditure. Ini pun kalau mengikut kelulusan, kita tidak membelanjakan dengan penuh. Sebab kalau kita melihat tadi yang diluluskan adalah 4.3 bilion, kita cuma membelanja 3.87 bilion. Tetapi dalam accounting, the board change, so kita tukarlah subhead ya. Okey, saya ingin pergi kepada persoalan yang telah ditanya oleh Perdana itu Yang Berhormat Kuala Selangor. Tadi masa pembahasan peringkat dasar, beliau telah pun menyebut lebih kurang perkara yang sama, dan saya ingin mengatakan kita amat terima kasihlah kepada cadangan-cadangan Yang Berhormat Kuala Selangor seperti yang telah disebutkan tadi dari segi untuk mengenal pasti BID,
dan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan dan sebagainya dari segi human resource yang diperlukan, dan juga disebutkan berkenaan dengan genomic surveillance untuk makluman yang berhormat. Memang Kementerian Kesihatan sentiasa meningkatkan kapasiti untuk membuat genomic surveillance, dan setakat ini kapasiti kita dalam 2,000 dan kita telah pun mendapat peruntukan untuk merapat 2,000 lagi daripada makma swasta dengan kelulusan peruntukan dalam 7 juta baru-baru ini, dan diharapkan menjelang April kita akan dengan kapasiti 4,000. Kita berharap kita akan lebih banyak lagi membuat genome sequencing untuk varian-varian yang baru. Bagi rasa sikit, Perdana Menteri, kalau diizinkan, Datuk Pengurusi. Sebab kita tidak ada ruang lain untuk bertanya langsung kepada kementerian. Persoalan yang menjadi praktis, ya, atau very practical, realistic issues dan problem, masalah, ya, adalah keupayaan pada akhirnya our most basic unit of operation, yakni PKDs itu. Ya, lebih daripada Jabatan Kesihatan Negeri adalah PKDs. So saya sedia maklum akan keupayaan, ya, PKDs. Kalaulah mereka masih lagi terkekang dengan pelbagai infra yang basic, internet, ya, mereka tidak boleh guna e-COVID contohnya, ya, sebagai notification of patient, ya, yang sakit, kerana mereka masih lagi tidak ada capaian gitu. Jadi itu adalah basic dalam memastikan kita punya persiapan dan kesediaan yang baik. Ya, termasuk yang saya sebutkan tadi, centralized, data management. Contohnya kalau kita nak mobilize resources kepada, contohnya menghantar ke Kelantan contohnya, ya, daripada Kuala Lumpur atau di mana pun. Sementara Kelantan itu sendiri sudah punya keupayaan dan human resource yang baik di USM contohnya. Tapi kerana kita tidak punya centralized database on human resource management itu, perkara ini tergendala. Jadi itu adalah antara perkara yang saya rasa perlu ada peruntukan lebih awal, ya, sebelum kita masuk ke transisi endemik ini. Terima kasih Timbalan Menteri, dan terima kasih Datuk Pengurusi. Terima kasih atas keperhatian yang berhormat. Memanglah Kementerian Kesihatan sungguh-sungguh untuk menaik taraf perkhidmatan semua fasiliti kesihatan dari klinik kepada hospital dan sebagainya. Dan apa yang disebut oleh yang berhormat tadi dari segi basic infrastructure, internet dan sebagainya, memang kita pun faham, dan mungkin yang berhormat pun telah faham, telah pun sedar bahawa kita sedang membuat satu projek di Negeri Sembilan untuk semua fasiliti kesihatan kita dibuat kita automated system. Dan ini adalah peringkat pertama, dan kalau ianya berjaya, kita akan sampai pergi ke state-state atau negeri yang lain. Dari segi human resource, kita pun dipahamkan kerjaan amat prihatin, dan baru-baru ini kita telah mendengar dalam Dewan ini berpuluh-puluh ribu pejabatan baru telah pun diluluskan untuk pegawai-pegawai perubatan, farmasi dan pergigian. Ya, dan juga lebihan dari itu, dalam jangka masa yang panjang, kita pun kita semua mendengar, ya, Yang Berhormat Menteri pun telah pun menjawab dalam Dewan ini, di mana Kementerian Kesihatan akan mengadakan satu white paper, kertas putih untuk Kementerian Kesihatan untuk dalam masa jangka panjang, untuk memenuhi kehendak rakyat dan juga negara. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Masalahnya ialah bahawa perbelanjaan di bawah